Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, waalaikumsalam semuanya. Ustaz Muhammad Nazri Samsudin. Alhamdulillah, kabar baik Alhamdulillah, semoga sihat. Cikgu Rosna, Amin, Abdul Jamal, Masya Allah, baru menyertai kita punya daurah, kita punya pengajian Mishkat, Masya Allah. Adi Al-Bishani, Masya Allah, daripada Singapura, Masya Allah, Barakallah fi semua. So hari ini kita pergi kepada muka surat 399. Masih lagi dalam jilid kedua, Kitabul Iman, Kitabul Salat, bab masjid dan tempat-tempat solat. Hadis yang ke-710 kurungan 22. Jangan meludah ke arah hadapan sewaktu solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah falyabsukh amamahu fa innama yunaji Allah يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu ingin bersolat, jangan dia meludah ke arah hadapan. Sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah selama mana berada di tempat solatnya. Jangan pula ke arah kanan, kerana sesungguhnya terdapat malaikat di sebelah kanannya. Maka hendaklah dia meludah ke arah kirinya atau di bawah kakinya, dan dia mengambusnya, menanamnya selepas itu. Penerangan, seorang itu tidak boleh meludah sewaktu solat kerana dia dikira sedang bermunajat. Sewaktu kita bersolat, sebenarnya kita bermunajat, yakni bercakap-cakap dengan Allah SWT. Fatihah yang kita baca, kita kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah SWT menjawab, Hamidani abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah SWT jawab, Asna alayya abdi, hamba-Ku sedang memuja daku. Malik Yaumiddin, Allah jawab, Majjadani abni, hamba-Ku sedang membesar-besarkan daku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita kata bacaan begitu, Allah kata, Hadza li wa li abdi ma sa'al. Separuh hazali, untuk aku, iyyaka, untuk aku. Itu hanya sahaja pada dikau kami sembah, itu untuk Allah. Hazali, Allah kata, wali abdi wa iyyaka nasta'in, dan nasta'in tu wali abdi, bagi hamba-Ku, masa'al, terhadap apa yang mereka pinta daripadaku. Ihdinas siratal mustaqim, sampai waladdallin. Tu bukan hak kita lagi dah. Untuk Allah lah yang akan menunjuki kita jalan yang lurus dan menyelamatkan kita daripada, dan memberi nikmat ke atas jalan-jalan, memberi nikmat dan selamatkan kita daripada orang yang dikutuk, dimabghuz, dibenci, dan orang-orang yang sesat. Jadi Allah kata, hadza kullu li abdi, kesemuanya untuk hamba-Ku,
wali abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku terhadap apa yang dia pinta daripada-Ku. Jadi sebenarnya kita bersolat itu, bacaan-bacaan itu sebenarnya kita bermunajat dengan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana seorang yang sedang bercakap dengan seorang yang lain lalu dia meludah di hadapan, memang buruklah keadaannya, apatah lagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan dia dikira tidak beradab dengan Allah. Dilarang jangan meludah ke sebelah kanan kerana terdapat para malaikat iaitu pencatat kebaikan. Dibenarkan meludah sebelah kiri atau bawah, tetapi jika bersolat dalam masjid tidak eloklah meludah, bahkan ludahlah pada kain sapu tangan. Sediakanlah kain sapu tangan sebagaimana contoh jika perlu. Kami dahulu semasa sembahyang kat Pasir Mas dulu, dia di Pasir Mas tu dia panggil jami'iyah. Jami'iyah, orang panggil jami'iyah. Dia sebenarnya jami'iyah, tempat orang berkumpul. Sebab masa masjid lama dulu ada satu pakcik tu, dia masya-Allah, dia baiki basikal je. Ayah Cikgu Mahadi. Dia baiki basikal tapi dia imam di situ. Dan dia mulut dia tu agak banyak air liur kan. Dia ada kain, saya tengok dia ada kain, satu kain sapu tangan kat poket dia. Mungkin bacaan dia kadang-kadang menyebabkan bacaan tu susah nak baca dengan sebab air liur dia tadi. Dia ambil, dia sapu dengan kain sapu tangan. Maksudnya begitu. Sebaik-baiknya begitulah. Wa fi riwayatin Abi Sa'id tahta qadamihi al-yusra, dan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri di bawah kaki kirinya, muttafaq alaih. Hadis yang 712 kurangan 24. Jangan jadikan kubur Nabi sebagai tempat penyembahan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika baginda sakit tidak mampu untuk bangun, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat penyembahan. Jika menjadikan kubur Nabi sebagai tempat sujud, maka ia adalah syirik secara terang-terangan, syirik jali. Sedangkan syirik khafi pun dilarang, syirik yang secara sembunyi pun dilarang. Mazhab Hanafi mengatakan tidak elok membina masjid berdekatan dengan kawasan perkuburan. Larangan dalam hadis ini kerana ditakuti menjadi kubur sebagai tempat penyembahan. Jamhur ulama berpendapat bahawa jika di dalam masjid itu terdapat kubur, maka sah solatnya. Jadi dulu orang-orang dahulu, kita di Kelantan dahulu tanah wakaf. Tanah wakaf tu untuk masjid, di samping tanah wakaf tu untuk tanah kubur. Jadi kebiasaannya masjid-masjid tu bersebelahan kubur, bersebelahan kubur. Jadi orang-orang Arab pun dia tak suka kalau dalam jemaah pun diberitahu, kalau kita janganlah pergi ke masjid-masjid yang ada kubur. Orang Arab ni dia tak suka. Dia takut, itulah terhadap larangan tadi. Sebenarnya larangan tadi tu takut jadi macam itulah, dijadikan kubur itu sebagai tempat sembahan, ada orang sembah dan sebagainya. Sebab itu dilarang. Tapi kalau kubur tu, biasanya kubur di sebelah tu okey. Saya ingat lagi semasa tahun awal 80-an keluar jemaah di Kelantan, Pasir Mas, satu masjid tu kita pergi agak dalam sikit. Oh, risau juga masjid tu, nampak dia gerun aja. Sebab tu dulu jarang orang ada kan, jadi nampak gerun. Selalulah dia orang datang sembahyang lah. Malaikat jin-jin tu kan, dia lalu datang sembahyang. Jadi nampak kita sembahyang tu berdiri bulu roma je. Berdiri bulu roma je. Satu ketika ada satu orang tu dia tidur. Dia tidur pagi esok dia duduk sebelah kolah. Tidur dalam masjid tapi bangun-bangun duduk tepi kolah.
Seram nampak. Dulu dah, tapi sekarang dah suasana dah hidup masjid. Saya ingat lagi tahun 2004 tak silap, kita orang keluar satu tempat di Pasir Putih, di surau tu. Di surau tu dia agak keras sikit lah. Adalah saudara-saudara kita daripada jin ni. Kawan saya dia jadi amir, Ustaz Mansur. Dia kata, Ustaz Snow, tak rasa apa? Rasa Ustaz ada sesuatu kat sini. Ustaz tak rasa ke masa Ustaz berzikir tu? Rasa. Dia kata, saya kata la ilaha illallah. Ustaz Mansur dia kuat zikir kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun berhenti sebentar. Lepas dia berhenti, ada bunyi lagi tahu. Kat belakang dia tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada suara yang sambung kat belakang tu. Dia kata, saya berhenti sekejap Ustaz. Lepas tu saya punya suara. Memang saya pun dok rasa lain je masjid ni Ustaz. Tapi kita orang tak bagi tahulah. Kita orang tak bagi tahulah. Yang apa tu, kat budak-budak nanti dia takut pula. Kadang-kadang kan, alah jin biasa je lah. Kita orang duduk kat Pakistan pun biasa. Saya rasa lain je Ustaz. Saya berzikir, dia kata. Saya kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Saya berhenti, bunyi lagi Allah, 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 Allah. Gitu. Jadi di suasana tak, masih ada lagi tempat-tempat macam tu. Kan tak apa, dia sebab orang tak ramai ke masjid, jadi dia orang lah pergi ke masjid. Begitu. Okey, hadis ke-713-25. Jangan jadikan kubur sebagai masjid. Jangan jadikan kubur sebagai masjid. Tadi larangan tempat penyembelahan, penyembahan sama lebih kurang. Wa an Jundabin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida ala fala tattakhizu qubur al-masajid inni anhaakum an zalika, rawahu Muslim. Sayyidina Jundub radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah sungguhnya umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan-kuburan para anbiya, orang-orang yang soleh di kalangan mereka sebagai tempat penyembahan. Dengarlah, jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai tempat penyembahan. Sesungguhnya aku melarang kamu daripada melakukan demikian. Jadi Nabi SAW melarang kita daripada ni apa lagi pada kubur tak diletak gambar pula. Tak boleh lah letak bunga, tabur bunga tu okey lah, taklah memudarat sangat. Tapi letak gambar syekh lagi, tak boleh lah. Apa letak gambar kawan tu dah mati, letak gambar kat kubur buat apanya? Jadi tak kena lah, salah lah. Dan perkara ini perlu perkara ini perlu diatasi lah. Begitu. Hadis yang seterusnya 714-26, masih lagi dalam babul awal, kitab fasal awal. Jangan jadikan rumah sebagai kubur. Tadi masjid sebagai kubur, tempat sembah ni jadi rumah pula sebagai kubur. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha kubura, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai tempat solat dan janganlah jadikan ia sebagai kubur. Rumah ni jangan jadikan kubur. Apa pula maknanya? Sebahagian solat afdal ditunaikan di rumah, yakni solat-solat sunat muakkadah atau ghair muakkadah atau sunat rawatib. Ini ada perbahasan nanti di hadapan. Sembahyang sunat sepatutnya di rumah, sebab sembahyang sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah tu di rumah. Tapi afdal ke sembahyang di rumah atau sembahyang di masjid rawatib tu qabliyah dan ba'diyah? Jadi dalam riwayat-riwayat kebanyakannya ialah sembahyang di rumah, sebab rumah Nabi sebelah masjid saja. Jadi kalau orang yang mana dia rasa rumah dia tu dia azan, dia boleh sembahyang sunat,
dan dia boleh sampai ke masjid waktu iqamat, lagi bagus. Tapi kalau dia rasa kalau duduk kat rumah dia tak sembahyang, so dia sembahyanglah sunat itu. Nanti daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata macam tu. Kat Madinah beliau sembahyang di rumah, tapi bila kat Mekah beliau sembahyang di masjid. Tidak ada situasi-situasi berbeza di dalam perbahasan itu. Okey, solat sunat, solat fardu sunnahnya berjemaah di masjid. Perselisihan ulama pada solat sunat rawatib. Dilihat dalam hadis-hadis bahawa afdal dikerjakan di rumah di antara solat fardu dan solat sunat. Tidak elok bercakap-cakap. Pada zaman Nabi sunnahnya solat sunat di rumah kerana keadaan iman para sahabat yang sangat kuat. Apabila mereka pulang ke rumah pun, mereka masih dapat menunaikan solat ba'diyah. Solat ba'diyah tu solat selepas sembahyang boleh. Jika pulang ke rumah maka afdal solat jika tetapi bagi seseorang yang mana takut tidak dapat menunaikan solat sunat ba'diyah jika pulang ke rumah, tak sampai ke rumah lagi, mak isteri, no bagi tahu ayah engkau no, gula dah habis ni, pergi beli gula. Tak sempat nak takbir 2 rakaat, dah kena pergi beli gula dah. Jadi macam-macam tu. Takut tidak dapat menunaikan solat ba'diyah jika pulang ke rumah, maka afdalnya solat di masjid. Tetapi sebaliknya, jika merasakan bahawa dia dapat bersolat di rumah, maka sunatlah dia solat di rumah. Solat sunat ni bagus kat rumah. Tapi jika situasi yang mana kita rasa kita boleh buat ke tidak, kita sembahyang kat masjid adalah qabliyah dan ba'diyah. La tattakhizuha qubura. Makna sebenar, makna hakiki, makna sebenar ayat ini bermaksud jangan menanam orang mati atau dan di hadapan rumah kerana boleh mendatangkan perasaan takut pada orang sekeliling. Tiba-tiba setiap rumah ada kubur belakang. Gegong, tengok. Gegong. Dengar kubur pun dah gerun dah. Orang dengar kubur masa kita cerita azab kubur tu, sebab kata azab tu kat kubur. Tengok kubur pun, dengar kubur pun dah takut. Takut pun dah satu azab dah tu. Gitu. Jadi, setiap rumah ada kubur masing-masing. Bukan main ni, takut semua. Jika apabila sudah biasa, tapi dah lama-lama dah biasa melihat kubur hari-hari, maka tidak akan lagi mengingatkannya kepada akhirat. Jadi lama-lama dah biasa pula, tadi tak jadi apa pula, tak takut dah tengok kubur. Begitu. Maksud majazi, makna kedua ini ialah rumah-rumah yang tidak didirikan solat di dalamnya adalah seperti kubur. Tak ada sembahyang sunat kat rumah tadi. Sebab tu kat rumah tu kita ada ruang-ruang solat supaya rumah kita tu dihiasi dengan solat-solat sunat. Jadi rumah adalah seperti kubur, kecuali kubur Nabi, kerana Allah menjadikan kubur para anbiya ialah tempat mereka diwafatkan. Nabi Ismail diwafatkan di Hatim, antara telaga Zamzam dan Kaabah. Maka kubur dia kat situ je lah. Lebih kurang 70 kubur anbiya terdapat di situ, di sekeliling depan Kaabah tadi. Di dunia ini ialah khabar zanni lah, bukan yakin ni lah, tapi ini khabar zanni. Mungkin ada. Cuma kubur Nabi sahaja yakin bahawa jasad Nabi tadi disematikan di Raudah, di bilik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi makna la tattakhizuha qubura ialah jangan kamu membiarkan tetamu-tetamu datang yang menziarahi kamu dengan tidak memberi makan dan minum, tidak melayannya. Adalah diriwayatkan man zara hayyan lam yadha syai'a ka'annahu zara mayyitan. Yakni barang siapa menziarahi saudara-saudaranya yang hidup dan dia tidak menjamu sedikit pun, maka seolah-olah dia menziarahi mayat. Oleh itu layanlah tetamu. Jadi tetamu datang kat rumah tu, dia datang layanlah. Kita tengok orang-orang tua dulu kan, bila sampai saja kita tengok mak-mak kita dulu, mak-mak saya, tuan-tuan pun mungkin tengok mak-mak dulu kan, sampai tu kat belakang tu dah bunyi kleng. Air dah dikacau dah. Orang sampai tu
mak-mak tu dah kacau dah, klak 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 klak. Hai, cepat sampai. TO pun jadilah, tapi dah cepat sampai. TO pun jadilah. Haji Manan ni saya tak tengok lama dah. Haji Manan mungkin ada kursus ke, keluar 40 hari ke. Saya tengok tak nampak 2-3 hari ni. Tak muncul Datuk Manan tu. Datuk Manan gitu. Mengarah Bank Islam tu. Tapi sekarang dah pencen dah, tapi masih kerja apa tak tahu Datuk Manan tu. Jadi tak ada. Kalau biasanya datang juga, hadir juga kan diri di sini. Jadi tak nampak 2-3 hari. Kirim salam tu. Kan? Jadi kalau kita pergi kan, orang tu kurang-kurangnya ada kacau air dah. Jadi pergi tu, alah tak jamu air sejuk pun tak jamu. Macam lah pergi tu, rumah tu pergi macam lah menziarahi orang mati. Sebab orang mati kan mana ada tempat makan. Begitu. Fasal kedua, baru masuk fasal kedua, panjang. Fasal pertama ni masajid dan tempat-tempat solat. Fasal kedua, kiblat di antara Masyriq dan Maghrib. Hadis ke-715 kurungan 27. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis ni umum sungguh. Tak faham kalau tanya. Terjemah bolehlah. Di antara timur dan barat, apa di antara timur dan barat itu kiblat. Maksud pertama ialah Kaabah berada di tengah-tengah bumi. Satu bahagian sebelahnya timur dan satu bahagian lagi sebelah barat. Sebab itu dikatakan Al-Ka'batu surratud dunia. Kaabah ni sebenarnya ialah pusat bumi. Dunia ni semua ada pusat pemerintahan, pusat dialisis, pusat, semua ada pusat-pusat dia. Pusat pentadbiran, pusat, semua ada pusat. Pusat bandar, semua pusat maknanya center. Begitulah dunia ni, center dia ialah Kaabah. Al-Kaabah tu surratud dunia. Kaabah ni adalah pusat dunia. Jadi kalau kita belajar geografi dulu, bermulanya jam dunia, kiraan jam dunia di Greenwich. Mak Saleh ni pandai sungguh lah. Dia kata Greenwich tu pusat dunia. Sebab bermula jam dunia di England, iaitu di Greenwich nama tempat tu. Greenwich. Tapi apa yang diberitahu ialah Al-Kaabah tu surratud dunia. Kaabah ni pusat center dunia. Tengok, yang ni Kaabah ialah pusat dunia. Bila Allah ingin menjadikan dunia ini mula-mula air, dunia ni penuhi dengan air. Kemudian Allah timbulkan satu buih. Misalnya dalam air, dalam kol, dalam tasik ke, kita baling satu batu, plop, kita baling satu batu, plop. Bila baling satu batu, plop tu, dia akan timbul satu buih tu tak? Bila batu tu jatuh, maka akan naik satu buih, naik satu buih. Begitu. Maka timbullah satu buih. Buih itu sebenarnya Kaabah. Mana timbul buih, daripada buih itulah tersebarnya tanah-tanah di seluruh dunia. So buih itulah Kaabah. Inna awwala baitin wuzi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan. Inna awwala baitin, mula-mula rumah yang pertama diletakkan oleh Allah SWT di atas muka alam ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, yang diletakkan untuk manusia, bi Bakkah, di mana? Di Bekkah. Di Bakkah ni maksud dia Mekah. Mekah tu pusat dunia. Mula-mula Allah jadikan tanah, timbulnya buih. Dunia ni air, timbulnya buih. Allah timbulkan satu buih dan Allah tebarkan tanah bergerak di seluruh dunia, tersebar seluruh dunia. Sebab tu dunia ni air dia 3/4, 1/4 saja daratan. Jadi bila dah jadi daratan, dia terumbang-ambing, tahu tak? Maka dia perlu dipajak. Wal jibala autada. Maka Allah kata bukit itu sebagai paku-pakunya dunia ini, supaya
tanah-tanah tu yang berada di atas air tidak terombang-ambing. Begitu. Sebenarnya Kaabah, itulah sebenarnya Kaabah. Daripada tanah di Kaabah itulah kemudiannya merebak ke seluruh dunia seperti hari ini. Di sini Allah ingin menzahirkan kudratnya. Allah cipta itu dengan kudrat dia. Seperti Allah menumbuhkan buah yang ditanam, benih yang ditanam. Benih itu akan pecah lalu keluarkan tunas yang lembut yang membelah bumi. Seterusnya keluar anak pokok daripada permukaan bumi. Kita cuma menanam sahaja benih, Allah yang menumbuhkannya. Samalah seperti asal kejadian manusia. Janin di dalam perut ibu, makanan disalurkan daripada pusat ibu kan, sebab tu dia ada tali pusat. Budak tu bersalin, lahir ada bersama tali pusat. Melalui tali pusat itulah disalurkan makanan kepada kanak-kanak, iaitu janin di dalam perut ibu. Maksud kedua ialah hadis ini khusus untuk orang Madinah kerana orang Mekah berada di sebelah selatan, sedangkan orang Madinah berada di sebelah utara. Orang sebelah utara kiblatnya selatan. Jadi orang yang berada di sebelah timur kiblatnya adalah barat, dan orang yang berada di sebelah barat kiblatnya adalah timur. Kita orang timur, maka kiblat kita ke opposite 180 darjah, garis lurus tu 180 darjah, dua sudut tepat. Kalau satu sudut tepat 90 darjah, jadi dua sudut tepat, maka sudut tepat dia akan jadi 180 darjah. Jadi 180 darjah itulah maka kiblat dia kita orang timur, kiblat kita ke arah barat lah. Kiblat kita orang barat, kiblat dia ke timur. Orang utara, kiblat dia selatan. Orang selatan, kiblat dia utara. Imam Ahmad mengatakan hadis ini umum untuk seluruh alam. Orang sakit tidak boleh menggerakkan badannya dan tiada orang yang boleh membantunya, maka hendaklah dia menghadap kiblat dengan cara zon tahari, dengan cara dia berfikir, ini saya rasa arah kiblat ke sebelah ni. Seperti musafir yang tidak dapat mengetahui arah kiblatnya kerana seluruh dunia sama sahaja mengikut beliau. Maka dia tahari. Itu pendapat Imam Ahmad lah di dalam mensabitkan hadis ini. Hukum bekas gereja dijadikan masjid. Ramai bekas-bekas gereja dengan sebab usaha dakwah, Masya Allah berkembangnya dengan usaha dakwah, banyak gereja-gereja dijadikan masjid. Banyak gereja-gereja dijadikan masjid. Masya Allah. Tapi kalau kita pergi di Spain, banyak masjid-masjid dah jadi gereja. Sebab dia diambil oleh orang-orang Kristian pada masa jatuhnya kerajaan Spain dahulu. Jatuhnya kerajaan Spain dahulu. Okey. Jadi banyak gereja. Saya satu abang Zamri. Dia orang Malaysia, orang Ampang. Sekarang duduk di New Zealand. Dan dah jadi rakyat sana, anak-anak cucu kat sana dah. Banyak dia beli masjid, beli gereja untuk dijadikan masjid. Abang Zamri. Dulu dia bawa taksi, lepas tu dia pergi sana sembelih lembu, sembelih kambing. Lepas tu sekarang duduk di sana dah beranak bercucu. Di sini pun dah beranak dan bercucu, dah sampai ke sana dah. Lepas tu dia kata, Ustaz, orang lantik saya jadi qadi pula kat sana. Nikah kau orang lah, apalah. Abang Zamri selalu ada hubungan dengan saya. Dia duduk New Zealand. Ni ada datang kejap, duduk di New Zealand. Masya Allah, New Zealand. Duduk di New Zealand. Dia kata, Ustaz, bila nak datang New Zealand ni? Ujung dunia ni, dia kata. Okey, nanti sampailah kat New Zealand. Hukum bekas gereja dijadikan masjid. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu kharajna wafdan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu wa sallayna ma'ahu fa akhbarna an bi ardina bi'atan lana fastawhabnahu min fadli tuhurihi fada'a bima'in fatawadda'a wa tamagmadha summa sabbahu lana bi'idawatin wa amarana qala ukhruju fa iza ataitum ardakum faqsiru bi'atakum
وانضهوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا فقلنا إن البلد بعيد وحر شديد والماء ينسف فقال مده من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا رواه النسائي. Sayyidina Talak bin Ali radhiyallahu anhu berkata, kami satu rombongan menemui Rasulullah wafat. Wafat ni satu rombongan lah, wafdu Abdul Qais. Ya, Abu Zamri Buzrugu Ampang ya. Ya, Rasulullah kami menemui satu rombongan menemui Rasulullah, lalu kami berbai'ah dengan baginda. Berbai'ah ni maksudnya masuk Islam lah, dia datang untuk masuk Islam. Kami solat bersama baginda dan kami mengkhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa kampung kami ada gereja milik kami. Kami juga meminta lebihan daripada air bersuci baginda. Baginda meminta air suci baginda. Baginda meminta air, kemudian berkumur-kumur. Baginda menuangkannya ke dalam bekas untuk kami. Baginda memerintahkan dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalian boleh pergi, yakni boleh pulang. Apabila kalian sampai ke kampung kalian, robohlah gereja kalian dan renjislah padanya dengan air di atas binaan dan serta benalah masjid di situ. Kami berkata, sesungguhnya negeri kami jauh, cuaca sangat panas dan air akan jadi kering lah. Yang kita bawa dalam bekas tu akan kering lah bila nak sampai kat kampung tu. Lalu baginda bersabda, tambahlah air yang lain ke dalamnya, kerana sesungguhnya ia akan menjadi air itu yang suci lagi baik. Menjadikan air yang suci lagi baik. Hadis riwayat Imam Nasai rahmatullah alaih. Satu rombongan orang-orang Kristian yang ingin memeluk Islam. Rombongan ini orang-orang Kristian nak peluk Islam. Daripada hadis ini sabitlah bahawa tafa'ul, maksudnya rombongan tadi masuk Islam, maka mereka datang kat masjid, mereka datang rumah dia, datang masuk Islam dan begitu. So Nabi diminta air, so Nabi bagilah air, ambil bekas air berkumur Nabi, ataupun bekas air wuduk, titisan wuduk Nabi, ataupun air yang mana, ataupun air yang lepas dalam bekas yang baki, itu Nabi campurkan dengan mereka. Jadi daripada hadis ini sabitlah bahawa tafa'ul, mengambil keberkatan. Kita boleh ambil sesuatu perkara tadi atas dasar keberkatan. Tahun hijrah, kenapa diletakkan ma'al hijrah, tahun bersama hijrah, tahun yang mana bersama penghijrahan tadi, maka diletakkan ke tahun hijrah. Tahun hijrah iaitu tahun mengambil nama hijrah itu sebagai tafa'ul, mengambil keberkatan. Daripada lebihan makanan orang-orang soleh, lepas dia makan tu kan, kita makan pula, ambil berkat tu. Masya Allah. Renjislah padanya. Nabi kata ambil air ni renjiskan. Nabi memerintahkan supaya merenjiskan air di tempat runtuhan gereja supaya memberi keberkatan pada tanah tempat itu. Walaupun boleh mengambil berkat daripada ahlullah, tapi janganlah terlalu melampau. Tidak boleh sibuk dengan perkara tersebut sehingga meninggalkan amalan-amalan soleh. Nak punya semua, macam mana sekalipun. Jangan sibuk, ambil keberkatan, tapi jangan keterlaluan. Jisme mubarak Nabi, jism Rasulullah yang mubarak, penuh dengan keberkatan kerana iman baginda yang kamil, zuhud Nabi yang sempurna, fikir akhirat Nabi, takut kepada Allah Nabi, dan hati yang qalbun salim. Dan jadi asal keberkatan Nabi ialah kerana iman dan amal baginda yang sempurna. Jadi sebab apa kita ambil keberkatan daripada orang soleh? Kerana amalan-amalan baik mereka, kerana amalan-amalan yang baik mereka tadi, kita mengambil keberkatan daripada mereka. La yazidu illa tiba. Jadi maksudnya bila bawa air kering, bila air kering tu macam mana? Nabi kata tambahlah air tadi, tambah air fresh ke dalam tu.
Jadi misalnya biasanya kan ambil air 30 juzuk Al-Quran. Bila budak-budak syahadah, saya akan ambil air budak syahadah, saya akan bagi ni. Ada kawan-kawan nak ni air 30 juzuk syahadah ni. Lepas tu macam mana Ustaz kalau habis? Kalau habis tambahlah dalam tu, ataupun ambil yang syahadah tu tambahlah. Ambil air syahadah tu tambahlah dalam bekas lain, atau ambil air lain masuk dalam bekas syahadah tadi. So molekul dia masih ada lagi. Begitu. Jadi la yaziduhu illa tiba. Dua makna. Pertama, apabila air itu hampir habis, tambahkanlah air lain. Air akan menjadi segar kembali setelah dicampur dengan air yang lama. Kedua, keberkatan daripada air yang asal itu. Jadi kalau kita masuk air baru dalam air yang lebihan lagi tu, air yang masih berbaki lagi tu, asal itu akan terkena kepada air yang baru. Makna ini lebih masyhur. Jika mengikut makna pertama, yazidu fa'ilnya air baru dan air lama menjadi maf'un. Jika mengikut makna kedua, maka sebaliknya. Jadi gini, ada kita ambil air baru, kita tambah dalam air lama, ataupun ambil yang air dah dibaca itu letak dalam air baru. So dua-dua boleh buatlah macam mana pun, supaya ambil keberkatan. Nak mengambil keberkatan daripada para wali, ulama, salihin. Masya Allah. Jangan ambil daripada saya, sudahlah. Okey. Hadis 717 kurungan 26, perintah membina masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjidi fi duri wa an yunazzafu wa yatayyabu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kami untuk membina masjid di kawasan perumahan dan membersihkannya serta meletakkan wangian di dalamnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jika dor itu jamak kepada dar, perkataan plural kepada dor, maka jamak dia adalah plural singularnya dar. Maksudnya hendaklah kamu tetapkan tempat yang khusus dalam rumah kamu untuk dijadikan tempat solat. Kita ada musalla rumah kan, dalam rumah-rumah ada tempat khusus untuk sembahyang. Bagi wanita dia sembahyang banyak di rumah, maka jadikan satu bilik atau satu tempat ruang yang khusus untuk kita bersolat gitu. Biasanya orang perempuan akan solat di situlah. Jika idafahnya ialah kepada saksiyah, maknanya mudhaf ilaih itu saksiyah, bermakna kawasan penempatan, maka ini lebih tepatlah. Daur tadi kita panggil dia duri itu, maksudnya duri itu marhalah. Marhalah. Nabi kata khairu duri sebaik-baik marhalah, sebaik-baik marhalah. Khairu duril ansar, khairu duril ansar. Semua marhalah ansar terbaik. Khairu duril ansar khair. Nabi kata pertama marhalah khairu duril ansar Bani Najjar. Marhalah pertama yang terbaik ialah Bani Najjar, summa Bani Abdul Ashhar, summa Bani Haris bin Khadraj, summa Bani Sa'idah. Nabi kata terbaik ialah Banu Najjar. Marhalah Nabi kata qulu duril ansar, khairu duril ansar Banu Najjar, Banu Abdul Ashhar, Banu Haris bin Khadraj dan Banu Sa'idah. Nabi kata Nabi ni meletak marhalah terbaik. Khairu duri, saya nak sebut masalah duri. Duri ni penempatan tu marhalah lah. Terbaik marhalah ansar ialah Banu Najjar. Terbaik yang kedua Banu Abdul Ashhal. Yang ketiga Banu Haris bin Khadraj. Yang keempat Banu Sa'idah. Nabi letak 4. Nabi bagi ni
siapa yang terbaik. Kalau dakwah ni, kalau buat laporan, mana marhalah terbaik. Marhalah terbaik. Nabi letak nombor marhalah terbaik. Mana sebab dalam usaha, sebab dikeliling masjid, dikeliling Madinah, adanya marhalah. Ni daripada perkataan dur ni plural pada perkataan dar. Dar maksudnya kampung, dan ni rumah. Jadi dalam marhalah tu, dalam kawasan dalam kawasan taman tu adanya rumah-rumah. Sebab tu kita terjemah dia dur tadi ialah marhalah. Maksudnya tetapkanlah, kalau makna rumah tu kecil je, tapi kalau makna penempatan, kalau kita idhafahkan kepada saksiyah, bukan bermaksud perlu menghiasi masjid secantik-cantiknya, bahkan cukup sekadar memastikan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Tidak sesuailah memasak di dalam masjid. Jika disediakan bilik khusus untuk memasak, pantry, okey, ada pantry, okeylah, masjid sekarang dah semua ada pantry untuk tempat memasak. Tidak mengapa memasak di dalamnya. Ada pantry dulu susah, tahun 80-an dulu kita masak kat luar masjid. Masjid tak sediakan tempat memasak dan sebagainya. Tapi sekarang masya-Allah masjid bagus dah. Masjid luar-luar negara tu, dia ada peti ais lagi. Dia ais lagi, ada ikan lagi, ada makanan lagi, senang jemaah-jemaah datang masak. Itu bagus. Kita kat surau, kat kampung pun, pak mertua letak peti ais satu kat dalam surau tu. Senang orang nak minum air apa semua. Jadi insya-Allah situlah kita dulu. InsyaAllah kita sambung malam ni dalam daurah kita. Jangan lupa, siapa yang daftar belum masuk lagi dalam grup, personal link tadi masuk, ada insya-Allah kita daurah malam ni lah. Yang daurah malam ni sepatutnya 9.30, tapi kita mulakan 9.45 sikit lah. 9.45 saya ada kuliah di Puchong, dekat saja, bandar baru, bandar Puchong tu. Jadi Puchong apa dia panggil tahu, dekat dengan sebelah tu nama apa tu, Masjid Al-Husna atau Masjid Al-Husna Puchong atas tu. Jadi sekarang Masjid Baitul Amin dah. Dari Baitul Amin dulu Masjid Husna, tu kan nama Masjid Baitul Amin dah di Puchong. Malam ni dan pada 9.45 malam ni insya-Allah kita jumpa dalam daurah. Jadi tuan-tuan yang belum daftar tu daftar dahulu, yang dah daftar tu masuk dalam grup-grup. Admin akan bagi kod daurah, tuan-tuan boleh jumpa insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.